Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kasih pada Cikgu Soekarno serta semua ibu-ibu, ayah, abang kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bulan Rejab Allah Taala kumpulkan kita dan tak sampai 2 bulan lagi kita bertemu bulan Ramadan, insya-Allah. Banyak-banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami pada bulan Rejab dan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, ini doa kita yang tiap hari kita ucapkan sepanjang bulan Rejab dan bulan Sya'ban ini, seperti mana yang kita semua tahulah. Alhamdulillah, pendek je, sekejap je masa kan, jumpa Rejab lagi sekali. Makna kata nak bulan Rabiul Awal ni maknanya setengah tahun sebelum Ramadan, tapi rupanya dah berlalu 4 bulan lah maknanya. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita terus baca kitab kita lah, insya-Allah, sampai hikmah yang ke berapa kak? 53? Betul ke? 56 kan? 53 dah kan? 53, 54, 55 sudah masuk pada hikmah yang ke 56. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi fid darain amin. Qala idza aradta an tastafiya insanan li nafsika fala ba'sa an tamtahinahu bima la yasihhu listifa'u bidunih. Idza aradta, apabila engkau hendak. Nah, iza tu ketika ataupun apabila, dekat terjemahan jika bolehlah. Aradta, engkau hendak, engkau ingin. Antastafiya, engkau ingin memilih. Tastafi, kita biasa guna perkataan Al-Mustafa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Al-Mustafa maksudnya yang terpilih, the chosen one. Al-Mustafa, perkataan asal dia apa dia? Safa. Safa tu biasa kita dengar perkataan safa. Safa tu maknanya, ataupun biasa juga kita dengar perkataan Sofi, Sofia, dia menyucikan ataupun menyucikan. Ni konsep dia macam mana? Kita pilih yang elok daripada yang tak elok. Daripada semua tu kita ambil yang elok, kita tapis tinggal yang elok kan, yang baik. Jadi itu dipanggil sebagai suci, Safia. Mustafa, orang yang terpilih, yang tersuci, yang telah ditapis, yang dah disaring dan sebagainya. Sebab nama Mustafa untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sesungguhnya Allah Taala telah memilih. Innallaha astafa, Allah Taala telah memilih siapa dia? Bani Ismail daripada keseluruhan umat manusia, sampailah akhir sekali memilih aku daripada keseluruhannya. Jadi itu perkataan istafa. Jadi tastafi, engkau memilih, engkau yang pilih antara ramai-ramai orang, kau nak pilih seorang. Antastafiya insanan, untuk memilih satu orang. Linafsik, untuk diri engkau. Pilih seseorang untuk diri engkau. Pilih untuk diri engkau ni sama ada untuk jadi sahabat ataupun jadi khadam, jadi pembantu dan sebagainya. Maka fala ba'sa, tidak mengapa,
antamtahinahu, engkau mengujinya bima la yasihhu listifa'u bidunih, dengan sesuatu yang tidak sah pemilihan tanpanya, ataupun dengan suatu ujian yang sesuai dengan pilihanmu, terjemahkan begitu. Dan maksudnya adalah dengan sesuatu ujian yang mana kita nak tak nak, kita memang perlukan sangat-sangat sifat tersebut. Jadi kita perlu memilih dia, maka kita pun boleh untuk uji dia. Sebabnya begini, disebutkan dekat syarah kat belakang kan. Barang siapa yang pilih sesuatu tanpa mengujinya terlebih dahulu, kebanyakan akan berlaku penyesalan dan kerugian. Bila pilih seorang untuk dijadikan teman atau pekerja dan sebagainya, patut pilih dengan teliti. Tak cerdik jika kita terus anggap seseorang sebagai seorang yang dipercayai sehinggalah dia lepas ujian tertentu. Ujian yang diberikan tentu sekali tak boleh bercanggah dengan syariat. Itu penting. Ia juga bertujuan untuk pastikan mereka yang kita percaya benar-benar boleh dipercayai dan bukan hanya bermuka-muka sahaja. Ia tambah perlu bagi kita yang hidup pada akhir zaman, zaman yang penuh fitnah dan tipu daya ini. Jadi tak ada masalahnya untuk menguji seseorang sebelum daripada kita pilih dia sebagai teman kita, apatah lagi teman hidup kalau orang yang nak berkahwin ataupun nak jadikan menantu kan. Kadang-kadang memang perlu diuji dulu, sesuai ke tidak orang ni untuk menjadi menantu aku contohnya, ataupun nak menjadi pekerja. Pekerja kan ada interview, tapi interview saja pun kadang-kadang tak cukup. Sebab bila kita interview, yalah dia boleh sembang kemas lah, dia boleh jawab dengan elok. Sama nak ambil menantu, kalau sekadar kita uji dia dengan interview semata-mata, kadang-kadang kita tak boleh kenal lagi. Kita dah dapat lah sebut sedikit macam mana dia punya perangai, tapi kita tak boleh nak kenal selagi mana kita tak uji kan. Jadi Imam Al-Haddad sebutkan di sini tentang dari sudut hak-hak bersaudara, berkawan dan sebagainya. Sebab bila kita pilih kawan, kita jadikan dia sebagai teman rapat, lah kali dia tikam belakang kita dan, ataupun dia buat sesuatu yang merugikan kita, kita yang menyesal. Atau menyesal aku kawan dengan dia, kahwin ataupun kawan lah, tak kisahlah kan? Sebab rupa-rupanya kita tak uji dulu. Berapa ramai orang yang berkahwin dengan sebab bercinta semata-mata kan, tanpa dia kenal pun orang tu sebenarnya macam mana kan. Dia jatuh hati, lepas tu apa saja orang cerita kat dia semua dia tutup mata. Lepas kahwin baru menyesal. Contohnya orang yang pandai baran kan, orang yang pandai baran. Jadi bila dia tahu kata kawan tu pandai baran, tapi dia diamkan, jadi biarkan, jadi kahwin juga contohnya. Lepas tu lepas kahwin kena pukul, kena bantai, kena belasak, lepas tu menyesal kan. Ramai yang jadi mangsa begini, tak kira lelaki atau perempuan kadang orang lelaki yang kena pukul bantai tu kan. Jadi yang berlaku kan. Kita biasa je dengar orang mengadu kan, biasa orang mengadu ni orang perempuan lah cerita kata orang lelaki dia pukul dia. Tapi saya biasa juga dapat aduan orang lelaki mengadu kata isteri dia pukul dia kan. Dia kata ustaz teruk saya kena bantai ustaz. Kata ya Allah. Memang ada juga macam tu. Jadi senang ceritanya pandai baran kan. Dengan sebab pandai baran. Okey. Jadi balik pada tadi kita kata boleh untuk kita buat ujian. Boleh untuk buat ujian. Dan kalau kita pula diuji, jangan pula kita mengamuk. Kan? Sebaliknya begitulah, bila dikatakan boleh, tak ada masalah untuk menguji, maka kalau kita pula orang nak ambil kita sebagai kawan, kali orang tu uji kita dengan sesuatu, lepas tu kita baru tahu kata rupanya ini adalah ujian semata-mata. Jangan pula kita mengamuk. Ada orang dia mengamuk bila dengar, oi hang uji aku, hang tak percaya kat aku, tak percaya dekat aku. Memang tak percaya. Maksudnya secara asasnya bukanlah tak percaya macam mana, bukan kata dia menipu, bukan kata bohong, tapi sebelum kita nak ambil sebagai sahabat, pasal sahabat ni dalam Islam dia punya hak dia sangat banyak kan. Hak sahabat tu terlampau banyak. Jadi bila hak sahabat tu terlampau banyak, sekali sahabat tu bukan layak untuk dijadikan sebagai sahabat, kita yang pening nanti. Kemudiannya pula kan dalam hadis Nabi SAW begitu, almar'u ala dini khalili, seseorang berdasarkan kepada agama teman rapat dia. Maka perhatikan, falyanzur ahadukum man yukhalil, perhatikan seseorang daripada kalian siapa yang menjadi teman rapat dia. Nabi SAW suruh perhatikan, suruh perhati. Maknanya bukannya main ambil je,
Cuba perhati dulu elok. Dia ni boleh tak jadi teman rapat aku? Yang dipanggil sebagai BFF apa semua lama-lama ni kan. Boleh tak jadi teman rapat aku? Saya jumpa dengan seorang abang tu baru ni. Dia kata dia dah berkawan rapat dengan seorang lagi ni sebab saya pergi majlis apa doa selamat cucu dia kan. Jadi ada seorang duduk sebelah dia. Kata siapa ni? Dia kata ni kawan rapat saya ustaz. Kawan rapat sejak bila? Dah lebih kurang 50 tahun kami berkawan. Jadi maknanya dia kata daripada umur 20 tahun sampai umur 70 kata. Maknanya dah 50 tahun dah berkawan. Lagi lama daripada dia kenal isteri dia. Dia kahwin pun selepas daripada tu. Maknanya dia kenal kawan tu lagi lama lagi, 50 tahun dah. Jadi kita kata orang kalau berkawan dan berkawan rapat macam ni, nak tak nak memang kita satu hubungan hati, tapi satu lagi adalah kita punya agama. Agama kita ni akan terkesan dengan agama teman rapat kita. Kalau teman rapat kita ni akhlak dia buruk, kita pun boleh jadi akhlak buruk. Teman rapat kita ni orang yang tak jaga agama, kita pun lambat laun akan hilang agama kita. Jadi senang ceritanya, kena kenal pasti dulu siapa yang kita akan jadikan teman rapat. Jadi maksudkan dekat sini teman ni teman rapat lah. Kalau sekadar kenalan-kenalan macam tu tak ada masalah lah kan? Kenalan ni dia tak pengaruh kita sangat. Tapi sahabat, sahabat dia boleh pengaruh. Jadi jaga-jaga sungguh-sungguh, takut kita kecewa. Okay? Dan dalam kaedah ni disebutkan juga kat sini, disebut boleh menguji tapi bukan dengan cara yang tidak syar'i. Contoh, kita nak tahu kata orang tu jujur ataupun tidak. Bukan jujur apa, boleh dipercayai dengan sesuatu rahsia. Sesuatu rahsia kita boleh uji dia dengan kita bagi tahu dia sesuatu yang orang lain tak tahu. Seorang dia je tahu. Kita bagi tahu dia, kita tengok. Lepas satu ketika berita tu tersebar ataupun tidak, ataupun cerita tu tersebar ataupun tidak, orang lain dengar cerita ni ke tidak. Kalau tak ada orang lain dengar sampai lama, okey, alhamdulillah. Maknanya dia lepas ujian ni. Ataupun kita boleh hantar pula orang lain untuk tolong provoke dia, untuk dedahkan rahsia tu. Ini bukan melanggar syariat. Rahsia, benda yang baik, tak ada masalah. Yang melanggar syariat, contohnya kita pula pergi menipu dia. Kita menipu dia, lepas tu kita nak tengok respon dia. Tengok, oh dia panas baran ke tidak. Ataupun kita melawak dengan menipu. Lepas tu kita tengok dia punya respon. Ada orang macam tu, dia kata tak ada apa ustaz, saya nak uji dia je. Saya sekadar nak test dia ustaz, nak test dia. Test tak boleh ikut, tak boleh bercanggah dengan syariat. Test tak boleh bercanggah dengan syariat. Walaupun kadar nak test, dia kata tak apa ustaz, saja je nak test dia ni, tengok macam mana dia ni lulus ke tidak. Tak boleh. Kalau bercanggah dengan syariat, kita dah buat benda haram. Jadi kalau kita nak cuba uji dia, biar ujian itu sendiri tidak bercanggah dengan syariat. Kalau ujian tak bercanggah dengan syariat, settle, tak ada masalah, buatlah apa-apa jenis ujian. Antara yang saya sebut tadi tentang jaga rahsia lah. Sebab kadang-kadang kita ni bila ada teman rapat, antara yang paling penting sekali adalah rahsia. Dia ni boleh jaga rahsia ataupun tidak. Saya ada seorang teman rapat saya yang selalu kulu pilih dengan saya. Dia punya style dia kata dia lagi suka tak tahu apa-apa daripada saya. Maknanya saya tak payah cerita apa-apa kat dia. Sebab apa, dia kata kalau bila dah bagi tahu pada dia, nanti orang tanya kepada dia, dia tak boleh jawab tak tahu. Jadi yang paling senang sekali bila kita tak cerita, dia kata supaya nanti bila orang tanya saya jawab je tak tahu. Dia senang. Hang rapat dengan ustaz dengar tak tahu? Tak tahu. Ustaz tak pernah cerita. Lagi senang lagi. Daripada saya lagi aku tahu tapi aku tak boleh khabar. Lagi penat, letih nak jawab kan. Jadi contoh, maknanya orang gitu tu orang yang kita tahu dia ni memang boleh dipercayai sebenarnya, tapi yalah dia nak cuba jaga lagi. Dan macam-macam lagi lah kan. Apa orang kata bab solat kan. Contoh je lah kita kata, oh dia cerita kat kita dia jenis solat. Itu yang biasa dulu-dulu kan, bakal bapak mertua suruh menantu jadi imam kan. Itu ujian lah tu namanya kan. Ujian lah tu, test lah tu. Betul ke dia rajin solat? Kalau betul dia jaga solat, mesti dia boleh jadi imam. Jadi saja je ambil waktu tu biar dekat-dekat waktu solat. Jangan suruh dia main rumah pukul 10 pagi, sebab 10 pagi tak ada sembahyang jemaah kan. Suruh dia main tengah hari, dah dekat-dekat Zuhur. Masuk waktu Zuhur, jom kita solat.
suruh dia jadi imam contohnya kan, itu kan ujian nama dia. Jadi ujian untuk dia, tengok dia sembahyang zuhur 2 rakaat, confirm bohong kan. Ataupun si ada doa kunut lagi. Jadi apa-apalah, maknanya kita tengok itu dia kata ujian. Ujian tak ada masalah selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Tidak bercanggah dengan syariat, okey, settle. Ataupun kadang-kadang setengah-setengah mak-mak dia nak uji bakal menantu perempuan dia, dia uji dengan perkara-perkara mudah je, contoh baca Quran. Ada setengah mak-mak ni dia nak tengok bakal menantu dia ni boleh baca Quran ke tidak. Jadi dia suruh bakal menantu tu baca Quran depan dia, boleh ke tidak? Boleh, tak ada masalah. Jangan pula kata, oi apa mak ni tak, bakal mak mertua ni tak percaya kat aku boleh baca Quran. Tak ada masalah. Boleh nak uji macam tu pun tak ada masalah. Boleh. Zaman lah ni tak ada lah sangat, dah jarang lah orang suruh baca Quran. Kan? Dulu-dulu kan ada majlis khatam Quran kan, setiap kali nak nikah tu ada majlis khatam Quran kan. Lah ni pun ada tapi dah mula jarang. Dah mula jarang. Majlis khatam Quran tu salah satunya nak bagi bakal menantu tu dia boleh baca Quran walaupun ayat lazim. Kan majlis khatam tu ayat lazim je, bukannya khatam 30 juzuk pun. Baca Wadduha sampai habis je. So baca Wadduha sampai habis tu, menantu tu dia kena baca juga. Kan? Nak tak nak dia kena baca. Tapi kalau ayat lazim pun dia tak boleh baca, masalah. Kan? Jadi kalau dia tak boleh, dia akan cuba belajar sampai dia boleh. Sebab apa? Oh, nak baca khatam Quran nanti aku nak bagi boleh baca. Malulah depan semua orang aku tak erti baca. Paling tidak dia dah belajar macam mana nak baca Quran. Kan? Ataupun setengah-setengah tu lebih tegas. Dia suruh dia ada cucu, dia suruh bakal menantu dia tu ajar cucu dia. Cucu daripada anak yang lain kan. Jadi dia kata cuba ajar sikit. Dia ni tak reti-reti lagi ni, Iqra' buku 1. Tengok Iqra' buku 1 pun bakal menantu tak lepas lagi. Jadi masalah lah tu. Contoh, dia nak menantu boleh baca Quran. Itu contoh-contoh ujian yang boleh dibuat, tak ada masalah. Okey. Selesai ya? Alhamdulillah. Ada contoh tuan-tuan nak buat ujian tapi tuan-tuan tak pasti kata boleh ke tidak sebenarnya buat ujian macam ni. Ada contoh lain nak uji orang. Uji buat duit boleh tak? Boleh tak? Kalau nak pekerja kan, nak test pekerja kadang-kadang dengan duit kan. Ada setengah orang tu dia sengaja letak kat kedai tu, dia sengaja letak duit RM50 terdedah sikit contohnya kan. Dia kata nak tengok pekerja ni jujur ke tidak. Tengok kalau tiba-tiba RM50 tu hilang, tak jujur, terus ambil. Itu sebablah kita kalau pekerja pun dia ada dipanggil sebagai trial period tu, tempoh percubaan. Tak ada masalah, itu tepat dengan syariat. Tempoh percubaan untuk pekerja itu bertepatan dengan syariat. Dia bukannya macam kita kata kita ni kan dah ada akad apa semua, tak apa. Akad kita adalah percubaan. Maknanya percubaan selama 2 bulan, percubaan selama 3 bulan, boleh, tak ada masalah. Jadi kita nak cuba je dulu, tengok boleh ke tidak, sesuai ke tidak. Kadang dia tak sesuai dengan kita, bukan kata kita tak sesuai dengan dia. Tak apalah, yang penting tempoh percubaan. Bila tempoh percubaan tak lepas lah. Biasa je macam tu. Saya ada seorang kawan yang sangat baik orangnya. Dia berhenti kerja waktu Covid, tak ada kerja. Jadi dia minta kerja dengan kita. Orangnya baik, berakhlak mulia, masya-Allah. Memang orang yang sangat baik. Lepas tu kita ambil dia kerja, tempoh percubaan sebulan. Lepas sebulan kita pun setuju, dia pun setuju, kata tak sesuai. Dah lah, berhentilah, cari kerja lain. Sebab tak sesuai dengan kerja tu. Bukannya dia baik, dia baik, tapi tak sesuai. Jadi itu contoh-contoh kita kata memang perlu kepada tempoh percubaan. Tempoh percubaan ini penting. Okey, seterusnya. Qala radhiyallahu taala anhu. Ini sambungan sebenarnya kepada yang tadi. Dan juga sebenarnya daripada yang beberapa bulan lepas kita dah baca dah sebenarnya. Okey. Sambungan kepada yang tadi, qala radhiyallahu anhu la tashab illa man tastati' al-qiyama bi huquqi wa la yuhwijuka li talabi huquqik li kamali qiyamihi biha. Jangan engkau bersahabat, la tashab
Jangan engkau bersahabat. Perkataan sahabat daripada bahasa Arab kan. Jadi tashab, engkau bersahabat. Illa, kecuali man tastati', man siapa, tastati', engkau mampu al-qiyama, mendirikan. Qiyam ni berdiri ya, berdiri, qiyam. Bihuquqih, dengan hak-haknya. Hukuk plural kepada hak. Jadi dengan hak-haknya. Wala yuhwijuka, dan dia tidak menagih kamu ataupun mengharapkan kamu, berhajat kepada kamu. Tidak berhajat. Yuhwijuka, perkataan hajat bahasa Arab, bahasa Melayu hajat daripada bahasa Arab. Hajat tu sebab kita ada solat hajat apa semua tu kan, hurufnya ha, ha pedas. Jadi hajat. Jadi yuhwijuka, yuhwijuka, dia tidak menghajatkan kamu, li talabi hukukika, untuk engkau menuntut hak-hak engkau. Li kamali qiyamihi biha, li kamali, kerana kesempurnaan, qiyamihi, mendirikannya, dengannya, biha, dengannya. Maksudnya begini, jangan kau sahabat, dia ada dua kat sini. Satu, jangan kau bersahabat dengan, melainkan orang yang engkau memang mampu untuk melaksanakan hak-hak persahabatan. Yang kedua, engkau pula tak perlu minta-minta dia tunaikan hak persahabatan pada engkau, sebab memang dia buat dah. Sebab hak bersahabat ni, dia timbal balik. Dia bukan daripada sebelah pihak je. Kita bersahabat dengan dia, dia bersahabat dengan kita. Kita ada hak, dia pun ada hak. Jadi hak bersahabat ni timbal balik, bukan seorang je. Oleh kerana hak bersahabat ni dua arah. Jadi satu, kita boleh tunaikan hak sahabat pada dia, dia pula buat hak sahabat pada kita tanpa perlu kita minta. Hak bersahabat sangat banyak. Boleh tengok dalam kitab, contohnya Bidayatul Hidayah, bahagian yang terakhir, bahagian 3 tu, ada satu tajuk betul-betul Imam Ghazali letak adab-adab bersahabat. Dalam tu disebutkan tentang hak-hak sahabat. Tapi sebelum cerita tentang hak sahabat, Imam Ghazali sebut dulu tentang pilihan, bagaimana kita memilih sahabat. Jadi sahabat ni bukan boleh ambil sebarangan orang, dia ada kriteria dia. Orang yang beragama, orang yang cintakan akhirat, orang yang macam-macam lah, orang yang bijak. Jadi macam-macam kriteria dia dah lengkap, barulah bincang tentang hak pula. Sebab bila orang tu jadi sahabat kita, dia jadi orang yang memang kita mengutamakan dia daripada diri kita sendiri. Itu sahabat ya. Sahabat ni kita utamakan dia daripada diri kita sendiri. Biar kita susah, jangan dia. Kita gembirakan dia, bukan kita menyedihkan dia. Bila dia gembira, kita gembira. Bila dia sedih, kita sedih, dan tolong gembirakan dia balik dan sebagainya. Kita tolong dia sebelum dia minta tolong pada kita. Itu hak sahabat. Kan sepatutnya hak sahabat ni, dia ni ditolong sebelum dia minta tolong. Macam tu juga pada kita. Kita kalau ada sahabat, sepatutnya sahabat kita ni, kalau betul dia mendirikan hak sahabat, kita tak perlu minta tolong pun dia tolong dah. Itu baru betul sahabat kan? Jadi kadang minta tolong pun dia tak tolong. Sudah, itu lagi jauh lah. Yang sepatutnya tak perlu minta tolong pun dia tolong dah. Itu sahabat. Sebab dia kenal kita. Dia tengok je, dia tahu dah, kata, oh, dia memerlukan pertolongan aku, jadi aku kena tolong dia cepat-cepat. Sepatutnya begitu. Sahabat memang begitu. Tapi sahabat dengan berbanding dengan mak bapak, tentulah mak bapak lebih mulia lah, lebih utama. Jadi lebih-lebih lagi lah, mak bapak pun tak sepatutnya perlu minta tolong pada anak-anak. Anak-anak patutnya dah tahu dah apa nak tolong mak bapak kan? Begitu juga anak murid dengan guru kan? Saya pernah cerita dulu macam mana saya tiba-tiba atas highway tayar pancit dan tayar spare tak ada. Jadi nak buat macam mana? Tak apalah, panggil kata apa, highway punya, bukan plus, itu LPT. Jadi LPT punya tu dia datang apa, ambil. Tak apalah, tapi bila anak murid tahu, ada sebagai anak murid ni dia tahu tu, dia kesian dia. Oh, doa masya-Allah. Doa tu pentinglah masya-Allah. Tapi doa saja dia tak buat apa-apa, mudah-mudahan mustajablah doa dia.
Tapi ada anak murid yang dia bijak lagi, kita tak perlu minta tolong, dia terus walaupun dia tak mampu, dia terus contact orang yang boleh, ada member dia yang boleh available kan. Dia pun contact, weh, hang kan dah tahu kata ustaz, dia siap marah lagi orang dia. Hang tahu lah kan ustaz sangkut kat tepi jalan tu, pilah ambil. Dia pula marah kawan tu. Apa nak tunggu? Dia kata ustaz tak habaq pun, ustaz tak kata apa pun. Kata, nak tunggu ustaz habaq baru nak ni. Tapi kawan tu dah cerita kat saya lepas tu. Dia kata ustaz saya datang ni bukan apa, saya kena marah dekat dia tu. Dia cerita lah kata. Kawan tu sebut gitu ni. Kata. Eloklah tu alhamdulillah. Maknanya kawan tu dia jenis bijak. Dia jenis bijak. Dia tak perlu tunggu kita minta tolong untuk dia tolong. Bukan senang, kita pun tahu kata pukul 1 pagi tersadai kat tepi highway. Untuk orang nak ambil pukul 1 pagi pula bukannya senang, kita pun tahu, dan perjalanan pula jauh nak balik ke Kuala Lumpur. Jadi orang yang mampu je lah yang boleh tolong pun, bukan semua orang boleh tolong. Jadi bila kita kata kemampuan tu satu, tapi masalahnya sahabat ni dia memang cakna, dia cepat, dia sensitif terhadap sahabatnya sendiri. Dia tolong rahsiakan kelemahan sahabat dia. Bila sahabat dia diaibkan, dia yang tolong defend. Dia tolong defend sahabat dia, bukan dia tolong tambah pula lagi. Dia tolong tambah lagi kadang-kadang tu sebab apa? Memang aku kenal dia ni. Betul lah macam yang hang cakap tu, tapi hang sahabat tu kurang lagi tu sebenarnya. Dia siap tambah lagi. Sebenarnya teruk lagi daripada tu, aku kenal. Jadi ini masalah. Hak sahabat memang kena jaga sungguh-sungguh. Dan bila hak sahabat tu jaga, mudah-mudahan termasuklah dalam 7 golongan yang dinaungi oleh Allah SWT pada hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah Ta'ala. Hari kiamat nanti kan salah seorang yang dinaungi adalah 2 orang yang bersahabat kerana Allah SWT, bertemu dan berpisah kerana Allah. Dan orang yang bersahabat kerana Allah ni, maka hak-hak persahabatan pun dia sangat jaga. Jadi dekat akhirat nanti mereka ni dua-dua ni akan dinaungi oleh Allah SWT. Jadi kita perlu sangat. Dan sahabat yang baik juga, dia boleh tolong, dia boleh betulkan, dia boleh perbaiki kawan dia, dia boleh nasihat dengan baik. Dia boleh, betul lah, kalau betul sahabat kerana Allah, mudah untuk nasihat. Tapi kalau sahabat kerana harta benda, payah. Kita nasihat, sekali lagi dia lari, habis, rugi kita. Sebab dunia kita hilang. Tapi kalau sahabat kerana Allah, kita tahu dah tak apa, kita nasihat kerana Allah. Aku bersahabat kerana Allah, bukan sebab material, bukan sebab harta, bukan sebab dia rajin tolong aku, tak. Tapi sebab kerana Allah, maka tak ada masalah lah untuk kita tegur, untuk kita nasihatkan. Jadi ini penting. Okay, seterusnya masih lagi bincang tentang hak saudara kita ataupun sahabat kita. Qala radhiyallahu anhu, man awwala fi isqati huquqi ikhwanihi ala qabulil udhri kana aqalla ma yalqahum bihi al-ghishu wal makru. Man awwala, siapa yang bergantung ataupun berpegang teguh fi isqati huquqi ikhwanihi ala qabulil udhri, atas penerimaan maaf dari teman-temannya dalam mencuaikan hak persahabatannya. Isqat, menggugurkan. Sukut, gugur, jatuh. Hukuk tadi kita dah sebut, plural kepada hak. Hukuk ikhwanihi, saudara-saudaranya. Ala, atas qabulil udhri, menerima al-udhr, keuzuran, minta maaf. Minta uzur. Maksudnya apa? Dia dah berpegang ataupun dia dah biasa untuk saudara-saudara dia, bila cuai atas hak-hak dia, minta maaf je, dah lah, kira tak apalah, orang tu dah minta maaf, settle lah. Kana aqalla ma yalqahum bihi al-ghishu wal makru, maka paling kurang apa yang akan mereka terima. Aqal maksudnya yang paling kurang, minimum. Ma yalqahum bihi, apa yang mereka kenakan pada dia. Al-ghishu, tipu daya, penipuan. Wal makru, tipu daya. Ini sifat munafik sebenar-benarnya. Maksudnya orang yang jenis
Dia ni tak ikut, tak buat hak-hak sahabat ataupun hak-hak saudara. Lepas tu asyik minta maaf je lah kerja dia. Sikit-sikit sorry, tapi buat lagi. Sorry, lepas tu buat lagi. Minta maaf, lepas tu buat lagi. Ini kan cara orang munafik. Orang munafik, dia gunakan minta maaf tu sebagai alasan dia saja, ataupun sebagai cara untuk dia mengelak daripada dia dihukum. Jadi dia minta maaf. Dia minta maaf. Asyiklah minta maaf. Ini orang macam ni, Imam Al-Haddad kata paling kurang sekali hang akan dapat daripada dia adalah hang kena tipu dengan dia. Itu paling kurang lah. Lagi dahsyat lagi daripada tu, mungkin dia akan menganiaya kita dan sebagainya lah. Dia lain dengan orang yang memang tak mampu. Dia memang tak mampu nak laksanakan, jadi dia minta maaf sungguh-sungguh. Ini bukan dia tak mampu, dia saja tak nak tunaikan hak kita sebagai saudara dia. Lepas tu dia minta maaf. Ini masalah dia. Ini beza dengan orang yang memang tak mampu, macam zaman Nabi SAW. Kan waktu perang tu ada sahabat yang minta uzur. Tapi dalam Quran juga Allah Ta'ala cerita orang yang minta uzur banyaknya orang munafik. Minta uzur maksudnya tak mau pergi perang dengan Nabi SAW. Sedangkan itu kan hak sahabat. Sebenarnya selain daripada sebagai umat Nabi SAW, sebagai orang yang ikut Nabi SAW, patutnya patuh pada perintah Nabi SAW. Tapi selain daripada itu, mereka tu ada hak sahabat. Bila sahabat-sahabat bersusah payah pergi perang, mereka duduk santai-santai dekat kebun kurma mereka, kan? Ini kan dah mencuaikan hak sahabat juga. Dah mencuaikan hak sahabat. Biarlah, tak apalah, mereka pipi lah. Nak mati-matilah, dia pergi kat mereka. Jadi lah kali bila Nabi SAW balik, minta maaf. Minta maaf, kami tak pergi lah. Kan ada sahabat yang sampai diboikot kan, diboikot dan sebagainya. Sebabnya beginilah. Sebab itu dikira sebagai mencuaikan hak sahabat. Tapi kan ada di kalangan mereka, ataupun ramai di kalangan yang tak pergi perang waktu itu adalah munafik. Memang golongan munafik. Jadi munafik ni salah satu sifat dia adalah dia memang suka minta uzur, minta excuse pada perkara-perkara yang sepatutnya memang hak kita sebagai sahabat. Hak kita sebagai sahabat, sikit-sikit ada je alasan dia. Ada je alasan dia tak mau buat. Maka orang macam ni Imam Al-Haddad kata jaga-jaga. Sebab paling kurang sekali dia akan menipu. Dia akan bohong. Lebih dahsyat lagi daripada tu, mungkin dia akan menganiaya kita lah. Dia akan menzalimi kita. Di belakang kita dia akan buat cerita buruk pasal kita dan sebagainya. Macam perangai orang munafik lah. Orang munafik. Mungkin depan kita dia baik, manis muka, elok je kan, lemah lembut bercakap dengan kita, elok je lah, pijak semua tak mati orang kata. Tapi kena jaga sungguh dengan orang macam ni. Kalau kita jumpa orang macam ni, kita kena berhati-hati. Jaga-jaga sungguh, nak bercakap apa pun dengan dia pun kena hati-hati. Atau orang macam ni tak boleh percaya. Walaupun mungkin kita rasa macam alah tak apa, dia sikit je ni, dia ni memang itu je dia punya kelemahan dia. Tak. Kita risau ada banyak lagi sebenarnya yang dia tak tunjukkan kepada kita. Ini biasa orang munafik. Jadi jaga-jagalah orang yang selalu minta alasan ataupun bagi alasan untuk minta maaf atas tidak dapat menunaikan hak sebagai saudaranya. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Tak ada? Yang pasal ujian tadi ke? Ada seorang orang lelaki ni tadi ustaz. Dia cerita kat saya lah. Dia kata dia ni tak kahwin sampai umur dia dah ada dekat 40 lah. Jadi bila kita tanya dia, kenapa dia tak nikah? Dia kata, saya ni, dia kata, bila saya kenal orang perempuan ni, saya uji dia, kata. Lepas tu uji-uji tak lepas. Jadi tak lepas, jadi saya tak kahwin. Ujian tu tak lepas. Lepas tu satu ujian tak lepas, satu ujian tak lepas. Jadi kata, memang saya tak jumpa lagi orang yang lepas ujian saya. Cumanya dia ni dipandang buruk lah
oleh orang perempuan. Sebab macam dia anggap sebagai mempermainkan lah. Kan? Orang akan anggap dia mempermainkan lah orang perempuan tu. Sebab orang perempuan ni dah berharap pada dia kan. Dah berharap lah. Sebab nampak macam dia nak. Nampak macam nak. Jadi orang perempuan dah berharap pada dia. Jadi bila dah berharap pada dia, lepas tu dia uji, tak lepas, dia pun katalah tak boleh, kita tak boleh kahwin. Jadi bila tak boleh kahwin, frust lah perempuan tu kan. Frust lah, oh dia ni mempermainkan hati wanita. Jadi ada orang perempuan yang jumpa saya cakapnya tu, dia beritahu saya, dia kata ustaz tu dia mempermainkan. Saya tanya mempermainkan macam mana? Dia kata yalah, mula nak kahwin kita tak jadi kahwin. Saya kata mula nak kahwin tak jadi kahwin, itu bukan mempermainkan. Itulah sebabnya kita dalam Islam, kita ada istilah yang dipanggil sebagai merisik, ada istilah yang dipanggil sebagai bertunang sebelum kahwin. Dan oleh kerana itu dalam Islam, bertunang ni boleh putus. Merisik apatah lagi kan? Kalau baru risik sekali tak jadi kahwin, lagi dah tak ada apa. Walaupun memanglah frust. Saya kata okey lah, memang betul frust. Tapi ingat je lah, orang kata apa? Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Oh, cakap senang lah ustaz. Kita ni dah berikan hati dan perasaan kepada dia. Dia kata, sebab tu dalam benda ni memang betul melibatkan perasaan. Tapi logik akal kena ada juga. Ya? Kalau dah dia tak setuju, dah tak sesuai, tak usahlah kahwin. Dah lah. Daripada lepas kahwin lagi dia masalah, buat apa? Kan? Eloklah tu. Sebelum kahwin dah tahu dah kata tak sesuai, tak payahlah kahwin. Benda-benda macam ni orang kita dia jadi sensitif sangat. Dia jadi sensitif sangat sebab dia rasa kalau dia dah bagi hati dan perasaan tu maka mesti kahwin. Sedangkan tak mesti. Dia tak semestinya begitu. Kalau dia dah bagi hati perasaan pada lelaki tu, betul lelaki tu nampak macam tak boleh, ataupun sebaliknya. Orang lelaki pada orang perempuan. Orang lelaki tu nak sangat orang perempuan tu. Sekarang perempuan tu dapati ada masalah pada orang lelaki tu yang menyebabkan dia tak boleh kahwin. So dia pun tolak. Putus tunang. Putus tunang bukan bermakna dia mempermainkan lelaki tu. Memang dah berjanji nak kahwin. Dia kan dah janji nak kahwin, dah bertunang kan. Tunang ni kira janji nak kahwin lah. Dah janji nak kahwin, kenapa mungkir janji? Betul, mungkir janji tidak dibenarkan dalam Islam, sifat orang munafik. Tapi tengok pula mungkir janji itu sebab apa? Kan? Kalau mungkir janji itu saja-saja je, malas lah nak kahwin, tiba-tiba je, itu memang salah lah. Tapi kalau dia dapati bahawasanya ada benda pada orang lelaki tu yang memang dia tak boleh terima, maka putuslah tunang. Jangan kerana sebab dah bertunang ataupun dah berjanji, maka tak mau putus, malu nak putus, malu kat keluarga dan sebagainya, sampai tanggunglah benda tu semua hidup. Ada orang dia bertunang baru dia tahu kata tunang di Syiah, tapi sebab malu dengan keluarga nak putus tunang tu, ataupun rasa macam mungkir janji kalau putus, jadi sanggup kahwin. Laki tu Syiah kan? Lepas tu kahwin memang jadi, memang haru biru lah jadinya. Dia tak bercerai, tapi jadi kata apa, terseksa semua hidup. Sebab dia tak jadi Syiah, dia tak jadi Syiah. Alhamdulillah dia jadi kuat pula tu. Dia ni ahli sunnah jemaah, dia kuat. Jadi dia tak bercerai, tetapi dia terseksa. Sebab apa? Suami dia asyik bodoh-bodohkan dia je. Sebab bagi suami dia, anggap dia sebagai seorang yang bodoh sebab ikut ahli sunnah wal jemaah. Jadi suami dia asyiklah cakap kata dia bodoh dan sebagainya. Tak apa lagi. Anak-anak pula, anak-anak ikut ayah. Sebab apa anak ikut ayah? Sebab ikut ayah senang, semayang 3 kali je sehari. Ikut mak semayang kena 5 kali. Ikut ayah semayang 3 kali je. Syiah kan semayang 3 kali je sehari. Lepas tu yang anak lelaki semayang Jumaat tak perlu pergi. Ikut mak suruh pergi semayang Jumaat. Ayah pun tak pergi. Ayah pun tak pergi semayang Jumaat. Syiah kan tak pergi semayang Jumaat. Lepas tu ayolah, yang tu lah bab kahwin, belum kahwin lagi lah anak-anak dia. Tapi kalau nak kahwin pun mut'ah ada apa semua kan. Jadi anak-anak pula, satu ikut ayah, anak pula cakap mak bodoh. Cuba bayangkan. Anak-anak cakap, itulah mak bodoh ikut sangat mazhab Syafi'i tu apa? Jadi dia makan hati je lah selama-lamanya. Bila kita cek balik, dia kata, akak tahu tak kata suami Syiah?
sebelum daripada kahwin. Dia kata tahu. Habis kenapa kahwin? Waktu tu dah bertunang baru tahu. Dah bertunang baru tahu. Kenapa tak putus tunang? Malu lah. Dah bertunang kata. Takkan nak putus tunang kata. Lu tengok nampak kita kata. Kalau dia putus tunang waktu tu, bukan bagi saya bukan lagi boleh putus tunang. Bahkan memang mesti dia putus tunang sepatutnya. Kalau kita lah dia tanya nasihat kita waktu dia bertunang tu, kita kata akak putus tunang sekarang. Bukan kata elok putus, tak. Mesti putus. Sebab suami dia masalah akidah. Masalah akidah. Macam tu jugalah kalau nampak tunang jadi Wahabi ke apa macam-macam. Ada seorang budak perempuan ni jumpa saya. Dia minta izin, dia nak tanya pasal lelaki yang suka kat dia ni, dah masuk, bukanlah masuk Minang, dia berisik lah. Dia dah cakap dengan bapak dia dah. Bapak perempuan ni. Cuma perempuan ni belum bagi jawapan. Belum bagi jawapan ni. Sebelum dia bagi jawapan, dia tanya saya dulu pasal lelaki ni. Saya kenal lelaki ni. Saya kata lelaki ni Wahabi ni. Lelaki ni Wahabi. Wahabi ni macam mana Ustaz? Boleh kahwin? Tak usah lah. Nanti hang sendiri yang pening. Nanti kahwin nanti pening. Dia nikah dengan Wahabi ni buat apa? Tak usah terima. Okey lah, Alhamdulillah lah dia dengar cakap kita, dia tak terima lah, walaupun bapak dia suka dah waktu tu. Tapi lepas tu bila kita explain, kata okey tak apa, terima. Ni kita nak kata contoh, kita memang kena uji dulu bakal pasangan ataupun bakal pekerja dan sebagainya, betul menguji. Tapi kalau kita dah tahu pun ada masalah pada bakal pasangan tu, maka Islam memang dah letakkan dah dia punya jalan keluar, iaitu putus tunang, tak ada masalah. Jangan saja semata-mata kerana malu, kerana keluarga, kerana apa-apalah. Kadang-kadang sebab keluarga belah pasangan dia tu pula dia dah kenal baik kan. Sebelum kahwin lagi kan dah baik dah dengan keluarga bakal pasangan tu. Jadi akhir sekali nak putus tu dia jadi malu, dia jadi tak. Islam letakkan cara yang lebih praktikal. Tak apa, putus tak ada masalah. Cuma bila putus ni dalam Islam, tunang dia kena dia tengok pula kos kan. Kos yang dikeluarkan. So tengok pula putus tu daripada arah siapa dan salah siapa. Jadi kos tu mungkin perlu dipulangkan, ada ganti rugi lah. Ganti rugi tak apalah, ganti rugi lah daripada rugi sepanjang hidup. Walaupun sebenarnya kalau konsep macam tadi tu patutnya tak ada ganti rugi. Sebab pasangan dia tu yang bermasalah. Akidah rosak apa semua contoh kan. Ataupun orang yang kuat menipu. Dah kenal dah orang ni memang kuat menipu. Betul nak kahwin juga. Tak usah lah, kita dah tahu dah penipu besar, kau nak kahwin juga. Ada seorang tu dia baru tahu, kata bakal suami dia scammer beberapa hari sebelum kahwin, 3 hari sebelum kahwin. Scammer betul ni, scammer juta-juta ni. Ambil duit orang banyak sungguh, tapi berhutang pun banyak juga, hutang ngalung. Dan sekali lepas kahwin, tak lama lepas kahwin, hilang lelaki tu. Dan duit habis, bisnes dia pula rosak, perempuan ni, dan Alung cari perempuan ni sebab laki dia kan, laki dia tak dapat dia cari bini. Dia kata suami kamu hutang dengan kami sekian-sekian banyak, dah kena simpan cat merah apa semua pintu, dah ketakutan dah yang si perempuan ni apa semua, sebab kahwin dengan orang yang salah. Dia dah tahu dah laki dia tu scammer 3 hari sebelum kahwin. Dia nak berhenti tu dah tak boleh, dia rasa macam susah nak tarik handbrake tu dah tak boleh dah. Sebab yalah 3 hari sebelum kahwin kita faham dah lah. Dewan dah siap apa semua kan. Baju kahwin semua dah siap. Semua dah siap. Saudara-mara pun dah mula sampai. Sekali tiba-tiba nak abang kata tak jadi nikah. Susah. Sangat susah nak sebut kata tak jadi nikah. Maka dia nikah juga. Walaupun dah tahu memang scammer. Dah kali bila kita cek balik macam mana dia boleh terpengaruh dengan lelaki tu, rupa-rupanya sebab lelaki tu menjanjikan harta benda kepada dia. Memang elok sangat lah tu. Dia sendiri pun jatuh hati pada lelaki tu sebab material. Maka akhir sekali dia pun ditipu dengan material juga. Dia percaya kat lelaki tu sebab lelaki tu tunjukkan emas, jongkong emas ni penuh atas meja. Jadi dia kata, "Hui, kaya raya sungguh lelaki ni. Kereta pun pakai Porsche. Lelaki ni kaya betul." Dia boleh tahu macam mana? Sebab sampai seminggu sebelum nikah, lelaki tu tak bagi lagi duit untuk perbelanjaan kahwin.
Untuk ni asyik kata nanti dulu. Tak habis-habis nanti. Ni orang nak bayar ni, bayar caterer, bayar dewan apa semua ni, semua tak mau bayar, semua tak nak bagi duit. Lah kali lelaki tu mengaku 3 hari sebelum kahwin memang dia tak ada duit. Habis yang selama ni dia buat ni tu semua scam. Habis kahwin juga. Lepas kahwin rupanya lelaki tu rumah pun tak ada. Bukan kata kereta Porsche, bukan kata emas, rumah pun tak ada. Rumah sewa pun tak ada, duduk dalam kereta. Kereta tu pun sewa juga. Menipu orang je kerja dia. Dah kali hilang macam tu. Jadi senang ceritanya kita kata boleh, tak ada masalahnya untuk diuji dan boleh untuk memutuskan perhubungan. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Kita diam. Dua-dua boleh, bergantung kepada kemudaratan yang dilakukan oleh orang tadi tu. Kalau orang tadi tu punya kemudaratan boleh melibatkan masyarakat awam, maka dia boleh ceritakan pada orang awam. Tapi kalau bukan kemudaratan tu pada orang awam, cuma dia je yang tak boleh terima dengan orang tu, contoh macam kita sebut tadi lah, pekerja tu tak sesuai dengan kita, maka kita tak perlu cerita, kan? Kita cukuplah berhenti lah, tarik handbrake je lah, dah lah. Teruslah kita nak cerita keburukan dia pula pada orang ramai, kan? Sebab memang kadang-kadang kita nampak tak ngam, tak boleh nak ngam. Dia tak boleh nak ngam, dah lah, selesai lah. Dia cakap sebab apa hang tak jadi dengan dia, tak ngam, cukup lah, kan? Orang pun takkan tanya lebih-lebih dah kata tak ngam, sudah lah. Manusia ni dia bukannya semua ngam dengan satu sama lain, kan? Lain orang lain dia punya tu, dia punya chemistry tu. Jadi kalau kita kata tak ngam, selesai. Teruslah kita buruk-burukkan dia. Tapi kalau keburukan dia tu memang melibatkan kemaslahatan, contoh macam scammer, kan? Macam scammer tu, tu memang kita kena habaq kat orang. Kita kena cerita lah. Tapi cerita pun pada ruang lingkup yang kemungkinan dia akan scam je lah. Tak perlu cerita satu Malaysia pun sebenarnya. Teruslah letak dalam Facebook pun, tak perlu tak dalam Facebook, tak perlu. Pada orang-orang yang kita tahu kata dia ni memang boleh scam orang macam ni. Ada scammer memang dia suruh Malaysia dia scam. Bukan kata Malaysia, satu dunia dia boleh scam. Tapi ada orang yang dia scam cuma pada orang yang rapat dengan dia, yang dekat keliling dia dan sebagainya. Jadi orang macam tu je lah kita cerita. Orang masjid kadang-kadang, kadang orang masjid dia jenis menipu orang masjid juga. Jadi kita boleh cerita kat orang masjid tentang dia ni punya penipuan, supaya jangan kena tipu dengan dia. Boleh, tak ada masalah. Itu tak dikira sebagai buka aib. Itu kita nak mengelakkan daripada orang masjid kena tipu dengan dia. Itu je. Contoh kena tipu duit, kan? Dia jenis ambil duit orang, tipu. Dia pinjam duit tak bayar. Dia mengaku kata pinjam, tapi sebenarnya dia menipu. Dia tak mau bayar. Yang seorang dia pinjam RM500, yang seorang dia pinjam RM200. Dah kali kita tahu dah, kan? Benda ni memang dah jadi pattern dia. Maka kita tak ada masalah untuk cerita pada yang lain, kan? Kita kata kalau dia ni minta pinjam, jangan bagi duit ke dia, sebab dia ni memang menipu je, kan? Duit ni memang dia memang tak mau bayar. Bukan dia tak mampu, cerita tak mampu tu cerita lain. Dia memang saja tak mau bayar. Kita tengok dah dia ni pergi joli sakan sana sini apa semua, tapi saja tak mau bayar duit. Kadang-kadang macam tu, kan? Ada orang kita tengok duit hutang RM200 tak mau bayar, tapi dia beli handphone baru, kan? Dia ni kata handphone baru, kalau handphone harga RM200 tak apa, handphone dia beli lagi mahal daripada handphone kita. Duit RM200 kita dia tak mau pulang. Jadi takkan kita rasa dia ni menipu, tak apa lagi. Lepas seorang pula cerita pada kita, oh dah nampak pattern dah. Dan dia menipu tu siapa? Semua orang masjid contohnya. Maka dalam masjid tu kita boleh cerita. Kita jangan cerita kat orang lain pula. Tak perlu cerita pada orang lain kata dia ni menipu, sebab tak ada kaitan. Yang ada kaitan saja yang kita boleh terangkan.